Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafaridah Hamimi binti Sobri. Pada petang ini saya akan membentangkan mengenai institusi pendidikan dan masyarakat. Organisasi ditarifkan sebagai sebuah unit sosial yang berusaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan bagi organisasi tersebut. Institusi adalah badan yang ditubuhkan untuk tujuan yang tertentu. Sekolah adalah sebagai sebuah institusi sosial yang terdiri daripada beberapa kumpulan manusia seperti pelajar, guru, pentadbir dan kaki tangan. Maksud pendidikan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1980, beliau mendefinisikan pendidikan sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan. Terdapat 10 jenis-jenis institusi pendidikan. Yang pertama, sekolah berprestasi tinggi. Yang kedua, sekolah bestari. Yang ketiga, sekolah pendidikan khas. Yang keempat, profesion perguruan. Yang kelima, sekolah pendidikan vokasional. Yang keenam, Maktab Rendah Sains Semarang. Yang ketujuh, prasekolah. Yang ke-8, sekolah amanah. Yang ke-9, sekolah wawasan. Dan yang ke-10 adalah sekolah pendidikan agama. Perkembangan budaya dan politik pendidikan. Pendidikan sebelum kemerdekaan adalah seperti pendidikan Melayu, pendidikan Cina, pendidikan India dan pendidikan Inggeris. Pendidikan Melayu. Sebelum kedatangan institusi pemerintahan kolonial, orang-orang Melayu telah mempunyai bentuk sistem pendidikan mereka yang tersendiri. Sistem pendidikan prakolonial pada umumnya adalah berlandaskan keagamaan. Ini bermakna pengajian Al-Quran menjadi institusi pendidikan yang terpenting pada masa tersebut. Pendidikan agama adalah lebih bercorak tidak formal dengan memberikan perhatian kepada pengetahuan Islam, aspek-aspek moral, pengetahuan spiritual dan seni mempertahankan diri atau silat. Sistem pendidikan tradisional berterusan pada zaman kolonial. Sikap Inggeris terhadap pendidikan orang-orang Melayu adalah dingin sama seperti mana sikap mereka terhadap pendidikan orang-orang Cina dan India. Selari dengan pandangan mereka terhadap peranan tiap-tiap kumpulan kaum berkenaan dalam pentadbiran British Malaya. Pendidikan Cina. Pendidikan Cina di Malaya British telah bermula seawal tahun 1892. Di Malaysia Timur pula, sekolah Cina telah didirikan pada penghujung abad ke-19. Pendidikan Cina dalam jangka waktu yang panjang berada di tangan komuniti Cina sendiri. Mereka mengusahakan pendidikan untuk komuniti Cina di seluruh Malaya dan Borneo. Tujuan pendidikan yang dibiayai oleh pemodal-pemodal Cina terutamanya adalah untuk menyediakan pekerja bagi perusahaan dan perniagaan mereka. Perlu ditegaskan bahawa orang-orang Cina telah terbudaya dan secara tradisinya mengagungkan pendidikan. Pada penghujung abad ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20, semakin banyak sekolah persendirian yang dibiayai oleh ibu bapa Cina yang berasaskan pengetahuan klasik Konfusius. Pendidikan India. Sekolah-sekolah India yang awal telah didirikan di kawasan-kawasan ladang. Sekolah yang berbentuk formal telah diasaskan pada separuh pertama abad ke-19 oleh mubalik-mubalik Kristian. Mereka membuka sekolah-sekolah Tamil di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Sememangnya pentadbiran kolonial menggalakkan aktiviti mubalik Kristian berkenaan. Pendidikan yang disediakan oleh sekolah-sekolah Tamil secara relatifnya mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang sangat rendah. Sekolah Tamil di ladang-ladang adalah ala kadar sahaja.
Pada amnya, sekolah-sekolah didirikan untuk menjamin Inggeris mendapat cukup tenaga buruh yang tetap dan murah. Tiada guru yang terlatih dan guru biasanya adalah kerani estet yang mengajar beberapa jam sehari. Pendidikan Inggeris. Pendidikan Inggeris berkali pertamanya diperkenalkan di Malaya dengan penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Ini diikuti pula dengan Singapore Free School pada tahun 1824 dan Melaka Free School pada tahun 1826. Mubalik-mubalik Kristian memainkan peranan yang utama dalam mengembangkan sekolah Inggeris di Semenanjung seperti Sabah dan Sarawak. Sungguh pun semua kaum boleh memasuki sekolah Inggeris, namun peratusan besar muridnya adalah daripada keturunan Cina. Ini sebahagian besar mungkin kerana fakta sekolah-sekolah berkenaan pada kebiasaannya berada di kawasan bandar di mana menjadi tempat tinggal sebahagian besar orang-orang Cina. Masyarakat secara umumnya merupakan suatu kumpulan manusia yang tinggal dalam sesebuah wilayah. Tiap-tiap ahli dalam masyarakat mempunyai sistem hubungan antara satu sama lain. Mereka mempunyai ciri-ciri persamaan yang tertentu dan berada di bawah sistem pentadbiran politik yang sama. Terdapat masyarakat yang mempunyai ahli yang ramai dan terdapat juga yang sedikit bilangan ahlinya. Komuniti pula merupakan suatu konsep yang telah didefinisikan dengan pelbagai cara. Namun komuniti boleh dianggap sebagai masyarakat yang kecil. Selain daripada itu, peranan dalam masyarakat juga penting bagi mendidik pelajar. Hal ini bermaksud memberikan gambaran tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian, bila kita berinteraksi dengan masyarakat, maka mereka akan menilai kita bahawa tahu mana orang yang terdidik dan tidak terdidik. Di zaman era globalisasi ini diharapkan generasi muda boleh mengembangkan ilmu yang ada supaya tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Itulah pentingnya menjadi seorang yang terdidik baik lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Masyarakat juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, persatuan ibu bapa dan guru dan yang kedua adalah sekolah dan komuniti. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG diwujudkan di tiap-tiap sekolah. Pada hari ini, PIBG dianggotai oleh guru-guru, ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak-anak di sekolah berkenaan. Pada kebiasaannya, sekolah mengutip iuran daripada pihak penjaga sebagai sumber menggerakkan persatuan. Mesyuarat Agung PIBG diadakan sekali setahun untuk memilih ahli-ahli jawatan kuasa. Sambutan terhadap kegiatan PIBG adalah berbeza-beza antara sekolah. Terdapat PIBG yang aktif dan ada yang kurang aktif. Sebagai contoh, PIBG dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah laku pelajar, dapat membantu dalam kerja-kerja amal dan dapat membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. Sekolah dan komuniti. Sebuah masyarakat mempunyai banyak komuniti. Sekolah sendiri merupakan sebuah komuniti yang menjadi sebahagian daripada masyarakat yang lebih luas. Persekitaran sekolah pula selalunya dikelilingi oleh komuniti-komuniti lain seperti komuniti kampung tradisi, komuniti kampung baru, komuniti pekan kecil, komuniti estet dan sebagainya. Sekolah merupakan sebuah komuniti yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Begitu juga tiap-tiap komuniti di sekeliling sekolah mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Selain daripada itu, terdapat ciri-ciri komuniti yang dikongsi bersama dan terdapat juga ciri-ciri yang berbeza. Ciri-ciri yang menyebabkan komuniti berbeza atau sama ialah seperti nilai-nilai tradisi, etnik, kelas sosial, jenis pekerjaan, jenis kediaman, lokasi, kepercayaan dan perbezaan fahaman politik.